pengalaman bersalin. Cuba tarik satu. Siapa kat sini bersalin? Kalau bersalin kan, perasan tak saya sangat suka protein? Jom salin nota. Cikgu Ana dah niat, ingatkan. Jom salin nota. Okay. So, bayangkan bila kita mengandung kan, kita mengandung kebanyakan lah kat dalam ni pasti mengandung. Ada orang mengandung dan ada juga orang yang tak mengandung. Takkan lelaki mengandung kot. Lelaki tak mengandung pun perasan tak menggelebih-lebih, lembik-lembik. Tapi senang cerita kalau orang perempuan ni, bak lembik-lembik ni kadang malu. Tahap kena pakai apa? Cuba tarik situ. Kalau menggelebih pakai apa? Lembik-lembik, lepas tu kita akan pakai apa kak? Ni. Ini pengalaman saya saya lah dulu. Okey, kita akan pakai bengkong. Betul tak? Orang perempuan menggelebih akan pakai bengkong. Tapi lelaki pun ada tau, saya tahu. Sebab suami saya pernah beli. Sebab itulah sekarang ni kita fikir apabila kita nak pakai bengkong koset. Betul. Bengkong, koset. Ya Allah nak tutup menggelebih perut ni malu. Kita lagi orang perempuan nak pakai comel-comel, baju dah lawa dah ni. Perut gelebih. Lepas tu satu lagi kat tantam bahu ni kan. Kalau contoh bahu bawah lengan ni boleh ke pakai bengkong? Kalau perut tu bolehlah tutup-tutup. Tapi saya nak bagi tahulah saya tahap dulu gemuk yang melampau pakai bengkong sampai pakai bengkong pun nampak lagi bonceng. Bengkong pun tak boleh selamatkan saya. Sebab itulah ada satu kesedaran yang saya nak berubah. Sebab dulu konon pakailah bengkong, boleh tutup lagi. Tapi bila di satu tahap pakai bengkong pun tak boleh nak bantu saya. Jadi masalah lah kan. Kena carilah cara yang lain. Okey, pengambilan protein yang cukup ni akan buat kita turun berat badan dengan lebih mudah dan laju. Sebab tu kita kena ingat, kalau kita nak turun berat badan, kita hanya usahakan untuk turun berat badan je kan. Turun berat badan dengan cara bersenam sahaja. Kita bersenam banyak-banyak, kita tak makan satu hari. Sebenarnya dia lambat tau. Bukan dia cepat, dia lambat. Tapi bila kita faham pasal protein, kita ambil protein yang cukup. Lepas tu kita kawal pemakanan kita, ambil protein daripada sumber yang baik-baik, nanti turun berat badan tu akan lebih mudah dan laju. Dan protein juga sangat penting bagi orang yang berusia. Ya Mak Long penting Mak Long, protein ni Mak Long. Sebabnya macam mak saya cakap dengan mak saya kan, mak saya kan dah berumur. Mak saya kena ambil protein yang baik. Kalau dulu mak saya fikir minum susu je, susu tepung. Mak saya minumlah susu tepung banyak-banyak sebab dia kata dalam tu bagus kan. Memanglah bagus. Dia kata dalam tu baiklah untuk tulang dia kan. Tapi sebenarnya kalau kita ambil kat situ je tak cukup. Kan? Sebab tu hari ni jom sama-sama kita belajar protein yang macam mana kita nak kena ambil supaya protein tu cukup. Nak tahu tak, protein pun kita kena kira banyak mana ambil tau. Ada kiraan dia. Nanti saya kongsi kejap lagi InsyaAllah. Dah 20 orang. Terima kasih yang baru login terima kasih banyak-banyak yang baru login. InsyaAllah. Hari ni kita nak belajar topik protein yang baru masuk. Hari ni saya nak berkongsi ilmu protein. Okay. So bayangkan protein ni diperlukan oleh wanita 14%, lelaki 17%. Dan ingat dalam pemilihan makanan kita bukan hanya protein je kita nak cari. Kita kena juga dapatkan lemak yang baik. Nanti sekejap lagi saya kongsikan apa makanan yang perlu kita ambil. Okey, untuk perempuan pula 29% fat dan lelaki 20% lemak. Dan 59% untuk lelaki dan perempuan 52%. Apa yang paling penting yang kita kena ambil tahu, pertama adalah otot, air dan juga lemak. Lemak tu kita perlu tapi lemak yang baik. Air lagi lah. Air pun penting Sebab apa air penting? Sekejap saya tak nampak. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, bagi orang yang berdiet, semasa proses berdiet, yang perlu kita buang adalah nombor 3, lemak. Kalau yang sedang berdiet tu,
Kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang ingat ada juga orang fokus nak kurus ni, dia buat senaman sahaja. Dia buat senaman je tapi dia tak tahu macam mana nak ambil pemakanan yang baik supaya lemak yang turun, bukan otot yang turun. Okey, dengan hanya fokus 20%, 200% adalah pada lemak dan bukannya air atau otot. Okey, kita perlu pastikan pengakalan air dan otot dengan selamat dan terkawal. Ni ingat ni. Dia cakap apa? Sorry. Ingat apabila kita berdiet dan cut kalori, kita akan kurang makan. Tapi tidak sama sekali kurangkan pengambilan protein set. Ingat jangan sesekali kurangkan protein. Tak boleh. Ataupun cut kalori. Nak kurus tak payahlah makan pagi, kalori pagi tinggi. Jangan buat macam tu. Sebenarnya dia tak membantu pun. Ni, cuba tengok kat sini. Orang yang berdiet 90% lah, kan? Mereka ni kurang makan dan minum air putih. Ada orang dia sanggup kurangkan makan dia. Tak makan. Sebab apa? Nak kurus. Banyak kan 90% macam tu. Bagi mereka kalau makan ni boleh gemuk. Bagi biar tak makan, tak apa, jangan makan sebab takut gemuk. Banyak macam tu okey, hari ni tak makan pagi sebab nak diet. Hari ni tak makan tengah hari dah sebab nak diet. Tak nak makan malam lah sebab diet. Sebenarnya boleh je makan tapi kita pilih lah. Banyak orang silap ni lah, dia orang fikir cara tak makan ni boleh kuruskan dia. Terjadilah kurangnya pengambilan nutrisi lengkap termasuklah protein kita ketika berdiet. Okey, bila kita ni nak kawal sangat kalori kan, tak nak makan banyak, lepas tu mulalah kita kurang ambil nutrisi yang lengkap. Mulalah kita waktu berdiet kita protein kita tak cukup. Tak boleh macam tu jangan sampai kita nak turun berat badan ataupun setengah orang yang ada masalah penyakit tu kan, tak nak makan langsung. Saya ada kawan yang kena kecil manis sekarang ni, dia sampai tahap tak makan langsung sebab takut sangat. Dia kena kecil manis, dia tak nak makan sebab dia takut. Sebenarnya bila dia tak makan, dia akan kurangkanlah pengambilan protein dalam badan dia. Nutrisi lengkap kat badan dia tak ambil, protein tak cukup sebab tak nak makan. Langsung tak nak makan, minum air je. Macam mana tu? Kan? Nanti badan mula, ingat akibat ni. Mulalah badan kita rasa lemah tau. Bila cek balik kalau contoh ada rasa badan tu lemah, lesu, kadang-kadang macam nak pitam ada pitam, pening kepala ke. Ni bahaya ni, mesti tak cukup protein ni. Tak cukup protein dalam badan pun menyebabkan akibat masalah kesihatan juga. Jadi pening, kenapalah aku ni pening kepala kan. Ada juga kadang-kadang masalah tak cukup minum air pun boleh jadi pening. Tahan lapar, akibatnya tahan lapar. Lepas tu nak sihat, nak kurus tapi nampak seperti orang sakit. Saya pernah lalui saya nak kurus tapi nampak macam orang sakit sebab saya tak makan nasi 6 bulan. Nak sangat kurus, tak faham pasal protein. So jangan buat macam tu. Dah kurus tapi banyak kulit lebih yang mengelebih. Ini pun akibat orang yang banyak sangat buat diet yang tak betul. Dia kurus. Ramai je hari ni orang nampak kurus. Tapi sebenarnya yang kurus tu tak tahu. Dalam badan tu lemak ke otot yang hilang. Kalau lemak yang hilang bagus. Kalau otot yang hilang rugilah. So kalau kurus tu disebabkan lemak yang hilang, tak apa. Sebab tu kalau masing-masing ada coach, sebab tu coach akan timbang kita kan. Akan tengok berapa otot kita, berapa lemak kita. Kebanyakan orang yang timbang perempuan lemak lagi banyak daripada otot. Selalunya perempuan kan, dia lemak memang banyak, otot sikit je. Tu yang kita ada lembek-lembek, gelebih-gelebih. Kan? Itulah masalahnya. Bila kita tak faham macam mana cukup protein. Bila kita kurang protein, satu lagi kita cepat lapar. Kita akan cepat lapar. Bagi orang yang tak gemuk pun,
Tak ada masalah berat badan. Cuba cek, ada tak rasa macam lemah, penat, letih, lesu. Maknanya kita tak cukup protein tu. Cek balik. Okay, protein dalam makanan kita tu apa yang kita ambil. Kena cek balik. InsyaAllah okay. Cuba tengok kat sini. Mereka tetap turun berat. Ya. Macam saya cakap tadi kan. Mereka tetap kurus. Nampak je kurus. Tapi cuba tengok. Mereka turun kilogram. Turun kilo. Turun berat. Tapi bukan lemak. Yang ni yang masalahnya. Berat turun tapi bukan lemak. Seronoknya bukan main bila dah turun berat. Oh sukanya. Tapi sebenarnya bukan lemak yang turun. Akibatnya otot yang kecut. Muscle yang kecut. Dan air yang kering dalam badan tetap lemak dan tak pernah kurang pun. Tapi ingat, bila kalau kita dah turun lemak, lemak tu tak akan hilang. Siapa yang nantikan kelas lemak, baik lemak jahat tu. Lemak ni tak akan hilang bagaimana nak kesan? Bagaimana kita nak kesan? Tak nampak sangat kesan pada ukur lilit. Okey, macam mana kita nak tahu? Lemak yang turun tu bukan lemak. Berat turun, tapi lemak tak turun. Macam mana kita nak tahu? Senang je. Kita boleh tengok cek sendiri. Contoh tak nampak sangat kesan pada ukur lilit. Maknanya inci loss tak banyak. Okey, ni saya nak kongsikan macam mana saya dulu turun tak makan nasi 6 bulan, kurus, tapi saya tak boleh pakai baju yang saya nak. Contoh waktu tu saya target XL nak pakai M. Saya turun berat saya turun waktu saya tak makan 6 bulan, saya turun hampir dekat 10 kilo. Tapi kenapa saya tak boleh pakai baju saya M? Kenapa saya turun 5 kilo? Sekarang ni saya boleh pakai saya M. Inci loss saya tak kurus. Tak kurus. Inci loss saya tak turun. Ya, lemak saya tak turun. Rupa-rupanya buat diet salah. Tak nampak sangat kesan pada ukur lilit walaupun turun berkilo-kilo. Tiada beza before and after memang tak ada lah. Sekarang beranilah buat kan. Okay. So apabila makan saja pada mula ni. Yang ni betul. Bila makan je pada mula naik. Ya Allah banyak gila saya boleh naik satu minggu 4 kilo. Percaya tak? Waktu tu macam ni. Puasa. Okey, sebelum puasa saya dah turun berat. Saya tak makan nasi 6 bulan. Lepas tu kita puasa. Lepas puasa tu, kan raya. Raya kan kita mana boleh tahan kan. Lepas kita puasa tu, turunlah kononnya. Seronok ni. Ini sebelum ni lah. Lepas tu saya boleh naik mendadak 1 minggu 4 kilo. Gila ke gila macam tu. Saya naik 4 kilo. Ya Allah saya cakap, mulalah stres. Aku dah tak makan nasi. Itu kurus, turun. Ingatnya tak naik dah berat. Rupanya tak faham kalori, tak faham macam mana ni plan semua. Saya naik balik berat 4 kilo dalam setahun tu. Saya naik balik lebih 15 kilo. Saya naik mula turun 10 kilo, naik tambah lagi 5 kilo. Dalam setahun tu 15 kilo saya naik berat. Memang mendadak buat diet gila macam saya. Janganlah ikut diet macam saya. Saya boleh tak makan nasi 6 bulan. Ya Allah, gila punya gila kan. Janganlah buat macam tu ini kisah saya lah. Orang lain tak tahulah kan. Saya dulu memang obses sangat nak kurus. Tak tahu nak buat macam mana. Makan ubat macam-macam ubat tak jadi. Makan pil. Pernah 1 hari tak makan nasi. Tak makan apa-apa. Pernah macam nak mati rasa kan. Sebab tak tahu kan. Okey, mula ada simptom gangguan kesihatan seperti gastrik, mudah letih, kemurungan. Okey, bayangkan bila kita ini masalah ni, kemurungan. Ni orang yang macam ni buat diet salah ni, ini memang kena macam Kak Wan baru ni sedih. Kenapa Kak Wan? Kak Wan tarik kat situ. Macam Kak Wan baru ni. Kak Wan baru ni sedih. Kenapa Kak Wan? Kak Wan buat diet macam mana? Okey. Bayangkan, nak tahu tak saya ni, saya tak kena gastrik. Mungkin waktu tu saya muda lagi kan. Gastrik tak kena. Tapi saya letih sangat. Saya tidur sepanjang hari. Saya tidur sepanjang hari. Tapi kemurungan tu betul. Saya nak marah. Saya macam, jangan kacau aku. Jangan kalau bawa makan cakap dengan aku. Ya Allah, itu pun nak marah. Suami pun saya nak marah. Awak jangan nak beli makan sedap sampai macam tu. Nanti bahaya buat diet salah ni tau. Simptom-simptom ni. Cuba cek kat diri sendiri ataupun tanyalah kawan ke ada tak kau diet salah macam ya ke Kak Wan? Ya Allah, Kak Wan buat diet Atkins ke? Saya buat Atkins. Tak makan nasi yang boleh makan karbo saja. Saya buat macam tu Kak Wan.
Bayangkan. Tapi Kak Wen, saya boleh jadi letih. Satu hari saya tidur, saya macam bergeletar tapi saya boleh buat lagi. Saya boleh bertahan masa tu kan. Atau kerana darah rendah saya tak pasti, tapi saya ada pening kepala waktu tu. Saya macam nak pitam, sebab tu saya tidur kan. Lepas tu badan menggeletar. Ya Allah, betul. Simptom ni saya dah rasa. Janganlah. Bahaya je untuk kesihatan. Ketahanan badan rendah, senang nak demam, sesama dan nampak pucat. Ya, nampak pucat. Saya sangat nampak pucat. Kalau contoh saya pergi kerja kan, dulu saya tak pakai lipstick ke, saya terlupa nak make up ke. Kawan saya tegur, Aini, pergi tandai sekarang kau pergi make up. Aku tak suka tengok muka kau. Dulu. Sekarang ni tak pakai bedak pun okey je. Kecewa. Okey. Bahaya itulah kawan kita dulu buat diet yang salah Okey, jangan buat dah. InsyaAllah kita sama baiki. Tak apa yang dah buat tu, nanti kita baiki. Ada solusinya sebenarnya. Macam mana kita nak buat diet yang betul, yang senang, yang mudah, yang tak stres, yang takkan murung, yang takkan marah orang. Ni mulalah nak marah orang, tiba tak tutup pasal kan. Sebenarnya kita buat diet yang salah tu menyebabkan orang lain nanti. Jangan. Okey, so badan naik balik dalam masa yang singkat. Sebab apa? Ini berlaku kerana otot kita sudah hilang dan tinggal sedikit. Otot ni kita kena jaga. Macam enjin kereta. Enjin kereta macam mana kita jaga? Pergi servis. Isilah apa benda air. Jaga air. Enjin kereta pun kita jaga air. Kita check hari-hari. Macam tu lah otot. Otot ni ibarat dia macam enjin. Dia akan membakar kalori yang kita makan. Apa yang kita makan kalori tu dia akan bakar. Jadi kita ni kena tanggungjawab lah. Dekat enjin badan kita ni. Enjin badan kita apa? Tubuh badan kita lah. Kan? Supaya macam mana kita nak bakar kalori yang berlebihan itu, sebab tu sangat mudah untuk berat badan naik balik dalam masa singkat. Sebab tu bila otot tak cukup, berat badan sangat cepat naik. Sebab tu kita hari ni kita nak turunkan lemak, naikkan otot. Supaya berat kita tak mudah naik mendadak. Okey, bayangkan 1 pound otot 5 kalori, 1 pound lemak 2 kalori saja. Ya Allah, otot ni bayangkanlah 5 kalori untuk 1 pound otot ni. Pentingnya otot ni kan? Masya Allah. Okey ke semua? Wow, dah 22 orang. Terima kasih yang baru join. Jom kita tengok hari ni ilmu protein. Siapa tak nak menggelebih, tak nak rasa penat, tak nak rasa letih, kita kena apa? Cukupkan protein. Protein kena cukup. Bila kita tak cukup protein, kita akan rasa letih, penat. Cek lah kalau rasa menggeletar ke, tak larat ke, lemah badan ke, mudah lapar. Sebenarnya kita tak cukup protein. Yang tu kita kena cek. Okey. So, cara mempercepatkan turun badan dengan sihat macam mana? Elakkan crash diet dengan mengambil protein yang cukup. Kalau kita tak nak otot kita turun, jaga protein baik-baik. Okey, bagaimana kita nak elak? Okey, 75 trilion sel ada dalam badan kita yang sangat ajaib. Okey, dalam badan kita ni banyak sel dia bukan hanya 1,000, 2,000, 75,000 sel yang ada dalam badan kita ni. Bukan urat saraf, sel. Kan? Sel-sel ini yang akan bekerja, dia akan bentuk tisu organ sistem badan kita ni. Apa yang kita perlu adalah fokus cukupkan keperluan sel-sel. Okey, kita kena fikir macam mana kita nak cukupkan sel-sel kita ni. Banyak ni sel dalam badan kita ni. Kita berikanlah nutrisi yang lengkap. Air yang cukup. Protein yang sihat-sihat. Pilihlah protein yang sihat. Janganlah pilih protein. Nak makan protein dah bagus tapi ambil yang berlemak, bergoreng pilih protein yang baik. Okey, kalau dulu orang-orang berusia dia suka minum susu kan. Beli susu tepung sebab dia rasa susu tu untuk bagus tapi sebenarnya tak lengkap. Kalau nak lengkap, dia nak ambil nutrisi. Nutrisi lengkap yang macam mana? Nanti kat ujung saya share. Okey. Okey, cuba tengok sini. Untuk cukupkan pengambilan protein harian dan kekalkan masker. Yang ni. Okey, Jun, yang ni penting ni kalau nak ambil gambar, kekalkan masker. Macam ni kita nak kekalkan otot kita. Kan kita belajar otot kita macam
apa? Enjin. Otak kita ni seperti enjin kereta yang kita kena bertanggungjawab. Macam mana kita kena jaga otak kita ni? Kita kena tahu pula. Kita dah ada enjin. Enjin ni nak akan bawa kita ke sana ke sini. Lepas tu yang nak bantu kita untuk sihat, nak bakar balik yang kita makan nanti kan. Jadi so kalau kita nak bantu tubuh kita bagi baik, kita kena belajar kira macam mana nak cukupkan otot badan kita. Okey, macam ni cara dia perempuan perlukan, wanita perlu 1.3 gram protein, lelaki perlu 1.2 gram hingga 1.5 gram protein. Okey, kejap. Saya nak tengok cara ada lagi. Nanti saya akan kira lebih detail nanti. Kita tengok banyak mana satu hari. Kita perlu cukupkan kiraan dia. Okey. Kat sini cuba tengok. Wanita berumur 27 tahun ke atas. Siapa lebih 27 tahun ke atas? Angkat tangan. Saya lebih 27 tahun ke atas. Okey, masa kita akan drop 500 gram setiap tahun. 500 gram. Belum lagi kira yang bersalin macam kita lahir anak kan. Yang ni baru yang berumur 27 tahun. Otak kita akan berkurang 500 gram pada setiap tahun. Kalau kita tak ambil tahu pasal protein ni untuk otak kita, kalau asyik turun je, lagi banyak masa kita hilang. Otak kita akan makin banyak hilang. Lagi bila dah berusia, letih, badan jadi letih sebab protein tak cukup lah. Kan? Lepas tu salah satunya wanita senang sangat naik berat berbanding lelaki. Perempuan paling mudah nak naik berat daripada lelaki. Sebab lelaki cara kerja dia macam mana? Kan? Perempuan macam mana? Tak macam lelaki. Okey. Dan bayangkan otak kita ni kira lah sekarang 27 tahun. Saya 29. 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun. Boleh hilang 1,500 gram otak. Kalau contoh umur kita dah 30, ada 50, berapa ribu otak kita hilang. Sebab tu perasan tak bila makin berusia, ada orang makin kurus. Dan ada orang makin gemuk. Tapi ingat yang gemuk tu, dia membina lemak. Tapi tak membina otak. Itu bahaya tau. Itu bahaya. So, jaga-jaga ingat sebab setiap 27 tahun umur kita dia akan turun. Jadi kita kena pilihlah pemakanan yang baik, protein yang cukup. Yang inilah tadi. Cara yang lebih detail untuk kita nak kira. Okey. Bayangkan kan, kalau kita ni kerja macam office kan, office duduk tak banyak buat kerja kan. Kita perlukan, okey contoh kalau 0.8 gram, okey macam inilah cara kira dia. Kalau 48, 60 kg, darat dengan 0. Yang ni boleh ambil screenshot Kalau 60 kg berat, dia kerja office, kalikan dengan 0.8. Jadi, dia kena makan 48 gram satu hari. Yang ni bagi yang kerja office. Tapi tengok berat. Okey, cara kira keperluan protein ikut berat masing-masing. Kalau berat orang ni 60 kilo. Tapi dia kerja office. Kerja yang ringan-ringan, tak ada buat kerja berat lah. So, dia kena ambil darat dengan 0.8 saja. Kalau contoh dia atlet ni dia kena ambil lebih sikit. Sebab dia banyak guna. Sebab tu kalau orang bersenam, ingatnya lepas bersenam jangan tak bagi makanan yang baik untuk badan kita. Sebab kita dah guna enjin tadi, top up balik protein yang cukup. Sebab tu orang pergi gym dia cari protein. Betul tak? Orang pergi gym dia nak ambil protein sebabnya tak nak otot turun. Okey, so bayangkan kalau 60 kg kali dengan 1.5, 90 gram. Banyak. Macam mana dapat protein banyak-banyak ni? Jadi saya share. Okey, kalau yang berumur, darabkan dengan 1.2 gram. Okey, kejap kita cuba kita tengok. 1.2 gram. Kalau 60 kg, 60 kg darab 1.2, 72 gram. Kan? Cuba kita tanya, Mok Long berat berapa Mok Long? Buka suara je Mok Long. Kita borak je. Kita nak kira protein Mok Long. Mak Long 34. 34. Saya tolong ke Mak Long dah tahu dah berapa banyak kena ambil? Belum lagi, tak tahu kan.
Saya tolong Saya tolong Mak Long Boleh? Okey, 34 kg darab dengan 1.2. Mak Long satu hari Mak Long ambil 40 gram protein. 40. 40 gram. Okey, Mak Long Mak Long tulis dulu 40 gram. Kejap lagi kan saya tunjuk macam mana nak dapatkan. Boleh? Boleh. Kejap Mak Long Okey, terima kasih Mak Long. Kita tolong Mak Long Ini mute. Tak dengar, sorry. Tak dengar. Sorry. Saya tertutup. Okey. Terima kasih Kak Ju. Okey, Mak Long ni berat dia 40.8. Kita Mak Long kan berusia tak buat kerja banyak sangat. Kita ambil yang 1.2 lah. Sebab dia dah berusia kan. Tapi Mak Long bukan warga emas Orang nutrisi ni dia tak jadi warga emas. Umur je warga emas. Saja je Mak Long. Okey. So, dalam 40 gram. Okey, macam mana Mak Long nak buat? Nanti kita tengok Kalau yang jenis buat kerja banyak tu, banyak kerja, macam contoh, dia memang orang yang aktif, kena kira macam atlet lah. Ataupun dia memang main sukan, kali dengan berat, kali dengan 1.5. Macam tu. Okey, sekejap kita tengok. Mana slide saya ni? Okey, yang ni saya nak tunjuk je dulu Okey, macam mana dapatkan protein? Protein kalau contoh 25 ke 28 gram saja. Macam mana? Kalau kita ambil nasi ayam baru dapat 25 gram dapat 25 gram protein, tapi lemak dia 23 gram. Tinggi kan? Kalori dia tinggi. Fish and chip, ikan dan chip ni 28 gram protein, tapi kalori dia sangat tinggi. Dan juga lemak, ada lemak. Tapi kenapa saya bagi tahu satu lagi yang kena buka tengok. Apa dia ni? Pilihan sihat yang terbaik, cuba ambil protein Herbalife Nutrition. Kenapa? Sebab kalori dia rendah dan lemak dia baru 4 gram. Rugilah kan kalau kita tak ambil. Okey, tak apa, nanti saya kirakan lagi macam mana. Ada lagi yang saya nak share lagi. Okey, contoh-contoh protein yang sihat, sumber daripada mana? Sumber daripada ikan. Mak Long bolehlah makan ikan lebih sikit kan? Makan ikan. Lepas tu telur macam Mak Long tak apalah lagi. Mak Long kalau dia punya lemak jantung tak tinggi, bolehlah ambil telur putih dan telur kuning. Daging. Daging ni kena hati-hati ya. Daging yang berwarna putih, jangan ambil daging berwarna merah, tak sesuai sangat. Ambil daging berwarna putih, ikan, dada ayam kalau ni sayur brokoli, soya, tahu, tempe, dan sayur-sayur lain. Ni yang lebih baik, yang tidak ada lemak, tidak baik dan kalori terkawal seperti ikan. Kan? Yang baik ambil ikan. Brokoli, tempe, makan bagi dada ayam. Protein yang sihat dan datang dengan 2 dalam 1 adalah ikan. Jika ayam masih ada hormon dan daging memang ada lemak tidak baik. Pilihan terbaik dia ikan lah. Ikan pilihan terbaik. Okey. Cuba kita tengok. Tadi Mak Long kena 40 gram kan Mak Long kan? Mak Long kena 40 gram. Mak Long dah cuba dah ni. Protein. Dah cuba. Sekarang memang ambil lah. Ambil. Alhamdulillah. Luar biasa ni. Okey. So bayangkan Mak Long tahu tak? Kalau Mak Long ambil satu sudu protein, Mak Long dapat 5 gram. 5 gram. Lepas tu Mak Long, kalau Mak Long kan kena 40 kan? 40 kan? Kalau Mak Long ambil pagi 2 skop, Mak Long dapat 10, betul? 10. Okey, malam ambil 2, 10. Kan? Dah 20. Kan? 20. Dah 20. Lagi 20 gram tu, Mak Long boleh ambil dari ikan, sayur. Kalau Mak Long kata gini,
Aduh, Aini. Mok Long ni malas lah nak makan ikan banyak. Kan? Tak raya kadang tu kan? Macam mok saya lah. Suruh makan ikan 2 ekor. Tak nak lah mok. Dia makan nasi banyak daripada ikan. Saya kamu apa? Mak ambil je protein ni lah. Sebab kita nak, Mok Long, kita nak, kalau macam Mok Long kan, usia Mok Long berapa? Apa? Berat. Umur. Umur 67. Umur dah 67. Mok Long dah guna otak Mok Long dulu bekerja. Angkat ini, angkat itu. Sekarang ni lah masanya Mok Long nak betulkan balik ni otak-otak Mok Long ni. Jadi Mok Long ingat satu hari, dia bukanlah seminggu sekali. Satu hari 40 gram protein. Tadi kita dah belajar kalau satu sudu protein ni 5 gram. Ambil 2 pagi 2 malam dah dapat 20. Kan? Jadi yang lebihnya Mok Long boleh lah makan ikan ke, sayur ke. Kan? Itu pun boleh. Kalau tak nak, ambil je lagi. Skop protein ni lagi 2 terpulang lah. Kan? Kalau rasa nak ambil yang lain pun boleh. Tambahlah dengan benda lain. Dia akan jadi cukup Mok Long. Macam tu. Boleh Mok Long? Pak, boleh? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga Mok Long cukup protein saya doakan lepas ni. Okey. Sebab apa kita kena cukupkan protein? Bayangkanlah ni. Kita punya badan kita ni macam ni. Tu tengok. Kalau kita ambil protein ni kan, protein powder Herbalife Nutrition ni, dia dah ada dah. Semua asid amino. Asid amino ni penting. Bukanlah asid yang bahaya tu. Asid amino. Dalam ni dah ada asid amino. Lepas tu sumber protein yang baik berasaskan tumbuhan. Dan kalau kita ambil protein ni, dia mudah hadam. Tu yang paling bagus kan. Penghadaman kita lagi lancar. Sebab apa kita ambil protein yang mudah dihadam. Sebab tak payah kunyah-kunyah. Orang yang tak ada gigi pun sedut je kan. Kebaikan protein soya. Lupa Mok Long. Sebenarnya Mok Long tadi 4 sudu dah 20 gram kan. Dalam shake kita ada lagi. Jadi kita tengok lagi Dalam shake kita tak kira lagi. Lepas dah Mok Long tu 1 hari 40 gram tu. Lepas dah shake kita kan ada protein juga kan. Kita campur dengan protein Herbalife ni lagi dengan shake lagi. Oh, settle Mok Long hari ni. Okey, kebaikan protein soya ni dia baiki tisu badan. Ingat trilion tisu dalam tubuh kita ni kita nak baiki. So ambil protein ni. Penyokong pada jisim badan tanpa lemak. Dia boleh rasa kenyang, dia selesaikan masalah lapar. Cek betul-betul kalau contoh lah kan. Kenapa lapar sangat mesti protein tak cukup tu. Cek kita makan apa kan. Cari makanan yang tinggi protein. Tak kira lah dari sumber yang lain pun tak apa. Yang penting protein cukup Okey, saya nak buat penafian sikit. Semua maklumat ni hanya bertujuan untuk pengetahuan umum dan bukanlah pengganti untuk nasihat perubatan. Bukanlah macam tu kan. Nanti saya akan buat disclaimer lah dekat hujung. Takut nanti sebab makan ni jadi kurus lah, jadi apalah kan. Ni Mok Long dah ada dah. Mok Long kat sini. Mok Long sikit je protein tu. Tapi kalau kita tak tahu nanti kita tak buat kan. Sebab kita tahu nanti kita boleh buat. Tak buat hari ni pun tak apalah, esok pun boleh kan. Hari ni kalau Mok Long nak buat pun boleh. Okey, ni saya nak bagi contoh. Contoh Umi. Umi ni 80 kg. Dia berat ni Umi ni Okey, dia ni kumpulan protein 80 darab dengan 1 gram 80 gram. Kalau orang yang lagi berat, ni untuk orang yang berat badan lebih, lagilah dia kena faham pasal protein. Dia kena ambil protein lagi banyak berbanding dengan orang yang nak naik berat. Naik berat pun kena ambil protein yang cukup juga. Tapi taklah macam orang yang turun berat. Okey, bayangkan ni Mok Long dah ada dah Mok Long. Kalau kita punya shake tu Mok Long, 3 saya nampak Mok Long Okey, kalau kita ambil shake dah 3 sudu kan. 3 sudu Mok Long, kita dapat 15 gram protein. Wah, tahniah kepada Herbalife luar biasa. Okey, Mok Long bayangkan Mok Long tadi ambil pagi tadi 3 skop, dapat 15 gram protein dah kat situ. Tak belum lagi isi protein. Mok Long tambah pula dengan protein tadi 2 sudu 10 dah 25 gram protein. Settle masalah pagi tadi.
Tinggal lagi 15 gram protein je nak cari. Sekejap je tu. Minum shake sekali lagi. Tambah satu lagi sudu protein. Satu hari 3 sudu protein pun dah. 2 kali shake tambah 3 sudu protein. Siap dah Mak Long. Tahniah Mak Long. InsyaAllah Mak Long boleh. Tahniah, Ini terima kasih. sama-sama Mak Long. Boleh Mak Long Mak Long sebab tak banyak sangat. Mudahlah. Macam kami ni banyak lagi. Okey. Jom kita tengok. Kalau bagi yang kena sampai banyak sangat 80 gram ni, cuba tengok kat sini. Nasi dan dada ayam 24 gram. Baguslah makan dada ayam pun dah 24 gram dah. Tiba-tibalah Mak Long kan. Protein hari ni, dapat satu sudu je. Order-order tak sampai. Mak Long pilihlah dada ayam ke ikan ke Sebabnya kalau dada ayam tu 24 gram dah. Kan? Macam Mak Long, tak apa lagi, tak lebih berat, dapat kalori lebih sikit tak apa. Orang yang perlu turun berat badan, dia banyaklah kena kawal kan. Sebabnya dalam makanan pun ada kalori. Okey, snack petang ambil roti wholemeal, peanut butter sikit. Kan? Dah dapat 23 gram. Malam makan lagi. F1 3 skop, F3 2 skop. F3 ni protein lah. Macam saya kata tadi, protein 2 skop 10 gram. Shake 3 skop 12 gram. Dah dapat 22 gram. InsyaAllah. Dah settle dah. Dapat 80 gram. Tengok kalori pun baru 1200. Selesai. Tak lebih kalori. Kalau nak turun berat badan kena macam ni lah Siapa nak turun berat badan ni screenshot yang ni. Nanti buat sendiri kat rumah. Okey, Alhamdulillah. Okey, inilah dia. Makanan sarapan pagi nutrisi. Alhamdulillah makanan ni lah yang saya duk makan dah 4 tahun. Gemuk ke kurus ke semua kena makan makanan sarapan pagi yang baik macam ni. Bukan untuk orang yang gemuk makanan macam ni bukan untuk orang gemuk tapi keperluan yang perlu kita ganti. Ini adalah replacement. Kita kena replace, kita kena tukar sarapan pagi kita daripada makan yang sebelum ni, makan makanan yang nutrisi macam ni. Kenapa saya kata nutrisi lengkap? Sebab dia lengkapkan sarapan pagi kita. Pertama, aloe vera. Aloe vera ni fungsi dia, okey macam mana kalau kita basuh baju tak payah pakai sabun. Mestilah kotor kan? Lepas tu juga usus kita. Kita kena ambil aloe vera sebagai pencuci. Supaya usus kita tak kotor sebab dalam usus kita dia ada sesuatu benda yang macam berus. Kalau berus tu tak dia macam bukan berus, bulu-bulu. Bulu-bulu dalam perut kita tu dia nak serapkan makanan yang baik. Tapi kalau kita tak bersihkan, macam mana makanan yang baik tu nak serap? Awak makanlah sayur buah banyak-banyak pun sebab tu pelik. Makan lobak sekilo pun mata tak cerah-cerah. Usus kotor. Hari ni makan sayur sekilo. Sayur semangkuk. Tapi tak jadi manfaat kan sebab dia tak resap kat usus kita kotor. Kita bermulalah dengan aloe vera. Dan dia boleh bagi badan kita sejuk. Bila di hari yang panas, cuaca yang panas, dia boleh tukarkan kita sebagai air. Air pemanis mulut kan. Semua buat air sirap air tak payah. Buat aloe vera sejuk. Isi air batu. Kalau minat air batu, tak minat air batu, air masak sejuk biasa. Kan kalau saya tekan je air kowe tu, minum. Lega tekak. Kalau kita minum air macam air bergula lagi kita tak puas kan. Ini teh. Teh ni yang bestnya dia antioksidan. Bila antioksidan dia jadi awet muda. Sebab tu kebanyakannya orang kalau dah lama ambil nutrisi ni, pelik dengar umur macam dah berusia tapi macam muda je lagi kan. Dia antioksidan, dia awet muda. Lepas tu dia bakar lemak. Ni, saya tengah bercakap sekarang ni. Tadi saya minum teh kan. Saya dah berpeluh-peluh dah. Padahal saya tak buat apa pun. Saya tak berlari pun. Tapi dah berpeluh. Basah dah ni duduk kat sini. Sebab apa tadi saya ambil Temik. Dia umpama 20 minit bersenam. Kalau kita minum 2, 3, 4 kali, agak-agak macam mana? Pembakaran dia lagi lancar kan. Okey. So bayangkan dia buang toksin. Dia bagi kita energi. Balik je ambil sekolah anak. Letih lah. Pergi bancung teh. Dia punya kuasa tu 360 darjah. Yang cuba je tahu. Sebab tu kalau tengok siapa yang pernah minum teh ni tak payah tunggu lama. 2 minit je dah boleh bangun cengkeh dah. Pergi mana-mana kan. Okey, yang ketiga adalah nutrisi lengkap yang saya cakap tadi.
kalau kita nak sihat, kita nak turun berat badan dengan baik, pilih nutrisi protein yang lengkap. Kat sini dah cukup dah. Tak payah dah kita nak blender buah, blender apa macam Coach Shirley cakap nak buat ID talk tak payah buang masa. Kita ni banyak kerja kan. Lagi macam saya nak hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, nak masak lah, nak kemas rumah. Tak payah. Pagi baju je shake, minum terus. Macam Coach Aida tu tahu-tahu je comel. Gitu Okay, insyaAllah. So, yang saya suka dalam ni mudahkan sarapan pagi kita 3 minit pun boleh siap. Kalau orang dah berusia pun dia boleh minum macam tu je. Contoh orang kita bila dah lagi berusia kan, mak-mak kita kan, kita nak bagi dia sihat kan. Kita takkan nak suruh dia makan buah pagi, makan sayur. Dia lah larat orang tua tu nak punya. Bagi je shake. Kan? Macam contoh yang mana tadi nak cari protein yang sihat tak tahu, minum je shake pagi-pagi. Tak payah nak letih-letih. Nak buat cari makanan-makanan yang tak apa-apa macam saya dulu kan. Tak payah. Ambil je. Saya alhamdulillah bila saya ambil komplit macam ni sebenarnya dia menyebabkan saya rasa mudah dan saya rasa macam bertenaga. Shake ni pun membantu sebab shake ni dia boleh kenyangkan kita dan kalau tambah protein dia lagi lama kenyang. Dan bolehlah tarik kat situ. Minum shake apa pagi ni kan? Saya minum shake cookies and cream. Siapa geng saya cookies and cream? Tarik kat situ kan. Okay, so tanpa membuang masa. Cuba tengok kat sini. Before after saya. Okay, kita tengok ada siapa kat sini? Wow, ada siapa? Hai, ramai dah yang masuk. Okay, saya stop sekejap kan. Before after saya kan. Okay. So, ada tak yang dah bersarapan 1, 2, 3 pagi tadi? Minum shake apa kat sini? Kat sana tu. Kan? Sedap tak minum shake pagi ni? Saya minum cookies and cream. Saya memula saya minum Elo. Lepas tu saya minum teh. Lepas tu saya minum shake. Okay, jom kita tengok apa yang terjadi bonus untuk saya. Wow, cantiknya shake Ustaz. Tengok warna-warna. Itu kena tanya Ustaz tu. Dia buat macam mana jadi shake warna-warni gitu. Sebenarnya dia banyak sangat resepi shake-shake yang sedap. Meleleh lah. Tengok Ustaz. Shake apa Ustaz? Pagi ni. Naga. Buah naga dengan mango. Wah, campur 2 sekali. Kita campur dua-dua sekali lah. Boleh juga tapi kan? Tapi dia punya kalori dia tinggi sikit tapi masih healthy lagi. Gitu. Ustaz, maknanya sampai 300 kalori tak? Tak lebih lah. Kurang 250 lah. Tengok. Power lah Ustaz. Bayangkan. Tapi kalau kosong 90. 90. Terima kasih Ustaz. Lupa nak kabur. Oi, aduh ini kau jauh sangat Ipoh tak payah tunjuk lah. Angkat siapa pegang shade? Semua shade cantik. Tak aci. Mango. Weh, mango. Tengok. Coach Aida mango. Ambil gambar. Saya tak boleh ambil gambar. Cepat siapa ada shade? Tunjuk. Wow, Kak Ana nampak. Shade naga. Wow, tengok cantiknya. Mak Long shade dah Mak Long. Mak Long dah tahu orang tadi. Sahur. Mak Long puasa. Tahniah Mak Long. Bagus. Okey, tengok semua shape dia orang kan. Sebenarnya coklat Kak Jet. Habis dah shape kita sisi. Kenapa pula habis? Lepas tu sekarang makan shape apa? Pergi ke kelab coach. Suruh dia buat shape. Okey, tengok semua. Tengok sedapnya. Sebenarnya buat shape ni dia banyak cara kan. Kita takkan rasa jemu. Hari ni tengok tak? Coach Soleh punya shape. Coach Ana, Coach Aida. Dah habis minum. Bukan habis stok. Okey, Kak Rosmini. Kak Rosmini mesti awet muda. Jangan risau. Kita ada resepi-resepi yang boleh sedapkan shake kita. Kalau tak, masuk akal tak 4 tahun saya boleh makan shake macam ni. Tu saya 4 tahun, orang lain tak tahulah 5 tahun, 10 tahun. Kan? Bayangkan. Sebabnya shake kita masa sedap, jangan risau. Dia takkan jemu. Macam-macam kita boleh buat. Macam-macam jenis lah sekarang ni kan. Orang buat puding lah. Orang buat protein bar lah. Sebab dia macam-macam lah. Okey. Apa yang saya dapat? Pasal berat badan ni saya tak naklah tunjuk sangat. Cewa. Okey, apa yang saya dapat? Bila saya amalkan nutrisi
Sarapan pagi, Herbalife Nutrition. Saya dapat apa? Pertama sekali yang paling saya teruja, saya boleh membuang air besar. Saya orang yang sembelit daripada kecil. Saya ingat itulah nasib saya. Nak buat gona bila dilahirkan sembelit. Sebabnya bukan apa, lepas saya sembelit, anak saya pula sembelit. So keturunan lah kan. Tapi Coach Ana marah betul kalau kata keturunan. Dia kata bukan keturunan. Kan? Sebenarnya masalah kita sendiri. Okey. Dan apa yang saya dapat? Masa saya macam ni, saya makan kutia goreng, saya makan nasi lemak, roti canai, kuih-kuih. Kalau saya rasa nak makan ringan sikit, saya pilihlah kuih. Boleh RM2 sebab kuih kan ringan kan. Tapi tengok macam mana saya dapat. Macam ni. Gemuk juga kan. Saya ingat boleh kurus kan. Saya sarapan, saya tak minum air yang cukup. Saya tak faham macam mana protein ke apa. Tengah hari saya main bantai je. Makan. Saya tak tahu kalori. Saya naik berat badan melampau sangat macam ni. Sembelit, migraine, sakit kepala hari-hari. Kan? Dan bila saya amalkan sarapan pagi yang baik, saya ada coach saya. Coach Ana Rizwan. Terima kasih Coach Ana Rizwan. Tu tengah buka kelab tu. Dia bantu ramai orang hari ni. Dia bantu salah satunya saya lah bermulanya dengan dia kan. Bayangkan disebabkan terinspirasi dengan Coach Ana, tiba-tiba saya boleh turun berat badan, saya boleh sihat. Sebab apa? Sebenarnya kita ni kena ada orang yang bantu kita tau. Kita tak boleh seorang-seorang. Macam saya, Coach Ana yang bimbing saya. Coach Ana yang bermula bimbing saya dekat kelab. Bila pergi kelab, dia bantu saya. Coach Ana kata, Aini, awak jangan dah tak makan macam tu, awak buat gini. Dia bagi saya meal plan. Pergi minta dekat Coach Anda, meal plan macam mana nak kena makan pagi, tengah hari, petang, malam. Dia selalu cakap macam tu dengan saya kan. Yang paling best sekali, kalau berat badan naik saya kena hempuk dengan buku. Kan. Dia saja dia manja-manja dengan saya. Baru tersedar kan. Bila berat naik je, ini. Kan, main sini. Kan. So kita bila kita ada orang ingatkan kita ada dalam kelab macam ni, orang ingatkan kita bolehlah kembali ke dasar balik kan. Kalau tak ke lautan dinding. Okey. So apa yang saya dapat? Saya dapat turun berat badan. Saya dapat shake lah. Shake badan. Tak macam gitu je kan. Adalah sikit shake. Ni saya nak bocor rahsia Saya pakai bengkong ni tau. Yang saya gemuk ni, saya nak cerita kurus ke saya pakai bengkong ni. Sekarang saya tengah pakai bengkong. Tak, masih nampak gemuk. Kan? Rupanya nak kurus tu bukannya susah, tapi kita kena ubah mindset kita. Kita kena tukar bermula sampai pagi. Apa yang kita ambil awal-awal pagi kita. InsyaAllah, alhamdulillah saya dapat turun berat badan 15 kg. Saya sangat bersyukur bila saya ada ilmu. Saya makan nasi hari-hari Saya bukan tak makan nasi. Dan yang saya paling suka, kulit muka saya makin okey. Dulu kusam. Tak ada gambar sebelum selepas skin saya. Sekarang ada juga jerawat. Biasalah orang perempuan ada masa sebulan sekali ada keluar juga. Tapi saya sangat bersyukur dengan skin saya. Kulit saya hari ni, kalau dulu saya tempek macam-macam kat muka sebab nak bagi cantik. Okay, sekarang ni sekejap je dah boleh keluar rumah. Tak perlu nak tempek tebal-tebal kan. Still lagi make up apa semua suka. Tapi tak adalah lama-lama bila kulit kita makin okey, kita make up pun tak payah nak berjam-jam kan. Okey, alhamdulillah syukur sangat. Dapat rasa ketenangan hidup sebab bila boleh membuang air besar pagi-pagi. Kalau tak saya macam duduk dalam tandas tu macam stres je, lamanya buang masa kan. Orang nak pergi kerja apa lama-lama dalam tandas. Gitulah saya dulu. Okey. Okey, so saya dulu kerja sebagai kerani dekat dengan ni kawan saya dekat kilang besi pula dah. Dekat bengkel besi. Ni lah bukti saya buat action, saya makan telur. Nak tahu tak, saya ni kali kedua buat kerja gila ni, tak makan nasi. Tapi kali kedua saya tak berjaya. Dia jadi bosan. Bosan sebab kita buat benda yang kita tak suka. Jadi bila saya fikir masak-masak, saya kata apabila macam ni Misah ni pun sekarang dah join saya juga. Dah ikut kelab juga. Sebabnya dia kata dia pun tak kurus-kurus. Saya lah ajar dia makan telur pagi-pagi. Sesarang tu 4 hari je. 1 hari 10 biji. Siapa boleh buat macam saya? Hebat saya. Kan?
Tapi sampai satu tahap saya bosan, saya termuntah dah makan telur. Aduh, hai, balik kerja. Ni Kak Ais, ni lah dia depan rumah. Kak Ais, Kak Aisyah Malaika tu jiran saya. Dia ada dalam ni rasanya. Sekarang saya duduk kat sini. Okey, bayangkan lepas saya balik kerja saya pergi jual keropok, tak habis saya makan. Sebab apa saya makan? Sos mak saya sedap. Okey. So inilah saya dulu, Masya Allah. Tapi apa yang saya sangat bersyukur dengan sekarang, aktiviti sekarang, Masya Allah, saya ambil tanggungjawab sebagai coach. Saya tak sangka saya boleh buka kelab. Ini kelab saya di Felda Sebetak. Saya ada buka di Felda Sebetak. Saya bantu komuniti di Felda Manyam setahun. Setahun lepas 2 tahun lepas di Felda Sebetak. Dan sekarang saya kat rumah saya sendiri je. Saya buat di rumah saya. Dan lagi senang sekarang ada online kan. Sambil minum, sambil boleh dapat ilmu. Jangan tinggal kelab. Sebab yang mana-mana yang boleh berjaya dalam kesihatan dia ada ilmu. Dia tak tinggal coach, dia tak tinggal kelab. Jangan bosan sebab ilmu ni lah yang akan bantu kita. Kalau kita makan produk, makanlah apa saja. Kalau kita tak ada sokongan dengan rakan, tak ada sokongan dengan coach, sekejap je. Sebab saya dah buat dah, tak lama. Kalau macam ni saya seronok ada kawan-kawan. Okey, ni saya kat kelab saya. Ada tua, ada muda. Makcik-makcik ramai waktu saya kat Felda sebab saya nak bantu dia orang sihat. Orang Felda banyak sakit, kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, saya kesian. Saya ajak juga pakcik ni jantung, sakit jantung, datanglah cik, tak apalah cik, datang. Dia datang. Dan saya ada buat Yasin ni waktu bulan puasa PKP hari dulu 2 tahun lepas saya buat Yasin. Saya dapat ni dinner. Biasalah bila dah ada dalam rakan macam ni, kita ada dinner online kan. Anak-anak saya suka sangatlah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, bila kita dapat result, saya tak pandai bercakap mulanya. Saya boleh bercakap bila saya belajar. Macam kami dalam kelab kecoh ni, kami ada training kami belajar. Bukan kami main bantai cakap je. Tak berani silap nanti satu hal pula. Kami diajar, kami pergi training. Jadi kami sampaikan ilmu ni insya-Allah yang bermanfaat. Jangan risau, ilmu-ilmu dalam ni anda boleh guna. Sampai dekat testimoni. Tadi dah testimoni saya nak testimoni orang lain pula. Okey, setiap produk yang dinyatakan tidak bertujuan untuk mendiagnos, merawat dan menyembuh dan mencegah sebarang penyakit. Pokok pangkalnya adalah daripada diri kita sendiri. Kalau kita kata produk boleh sihatkan kita, betul, tapi sebenarnya kita kena pilih produk yang baik. Contoh kita makan kat rumah kan, beras pun produk. Kita cakap kita tak nak makan produk, habis yang kita makan beras cap ni, contoh nak sedap, contohlah kita boleh pilih cap apa kita nak makan kan. Setengah orang suka makan cap beras perang, setengah orang cap beras putih. Itu pun produk kan. So kalau kita nak sihat, kita tak salah pun pilih produk. Contoh sapa pagi kan, cap apa kita nak pilih pagi ni, cap apa kan. Jadi hari ni jom kita pilih sesuatu yang boleh menyihatkan kita. Sebab apa? Bila kita laburkan duit kita banyak kepada yang tak sihat, kita akan kurangkan pelaburan kepada yang sihat. Jadi kita pilih makanan yang sihat, kita pilih makanan yang baik. Sebab tempat kita hidup dekat tubuh. Kita nak hidup kat mana? Kita hidup kat tubuh kita je. Tak ada dah dekat tempat lain kita nak hidup. Jadi jom pilih makanan yang baik. Okey, dah nak lebih masa kan? Okey, ada tak yang nak sharing? Atau ada soalan tak yang tak tahu macam mana nak kira protein? Boleh tak? Nak tanya-tanyalah soalan macam mana kira protein ke? Macam mana nak apa tu? Macam mana orang kata turun berat badan dengan cepat ni, saya dah bagi tahu kan. So boleh tanya soalan. Ada tak soalan? Kalau sementara nak tanya soalan tu, jom kita berkongsi. Saya rasanya yang nampak muka kat sini. Kak Aisyah Mikaela tak nak ke kongsi? Tak payahlah buka video. Naklah dengar agak sharing kan. Hari ni hari kedua. Kak Ais cuba nutrisi. Hari kedua. Kak Ais ready tak? Nak berkongsi. Tak apa. Kalau Kak Ais ready kan, Kak Ais on je mic
Saya nak jemput ni Mok Long kita dengar cerita orang veteran nak tak? Mok Long dah buka suara tu. Ini bukan kes orang nak turun berat badan je tau. Mok Long yang umur 67 tahun pun still dekat sini Mesti ada sesuatu kan. Okey Mok Long. Mok Long boleh tak berkongsi cerita Mok Long? Tadi cerita saya Mok Long. Mok Long letih lah ni Mok Long lah pula cerita. Saya minum air je. Boleh? Okey Mok Long. Silakan Mok Long. Nama, umur. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat pagi Mok Long. Nama Mok saya Long, umur berapa tadi? Nama apa? Nama dengan umur dulu. nama Khadijah binti Ahmad. Orang panggil Mak Long. Orang panggil Mak Long. Sebabnya nama popular Mok Long Mak Long. Umur? Umur 67 tahun. Wah, masih muda. Mok Long dah berapa lama dah cuba ubah sarapan pagi macam ni? Hampir 2 tahun ya. Berapa? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Okey, alhamdulillah. Apa yang Mok Long dapat bila tukar sarapan pagi sekarang? Dapat sihat, bertenaga. Tak Mok ada Long Mok Long ada cabaran kesihatan tak? Ada sakit apa-apa tak sebelum ni? banyak. Sekarang. Taraf, tekanan darah rendah. Lepas tu susah nak membuang. Oh, ada juga ke Mok Long? Oh. Ada. Seminggu sekali susah nak buang. Ya, lepas tu Mok Long. Ya Allah, betul lah Mok Long. Okey, lepas tu? Lepas tu lagi taraf. Lagi tu apa dah. Nak kencing tu kan, air kencing tu selalu sakit-sakit. Oh, ni macam tak lawas, Mok Long. Macam tak lawas Macam tak lawas tu. Tak lawas kencing. Ya Allah, sakit susah, tak selesa tu. Sakit Sakit tak ada. Sekarang ni okey, tak ada dah. Ya, sekarang ni okey. Okey, alhamdulillah. Mok Long ambil macam mana pagi-pagi sarapan sekarang ni? Pagi, mula elo, teh. Lepas tu koki tu. Cookies and cream. Shake tu, protein, 5 tu. Oh, ya. Wah, hebatnya. Mok Long pun dah mula ambil protein Mok Long kan. Sekarang macam mana? Buang air kecil, okey lah. Boleh dah? Semua tu tak ada masalah. Okey semua. Wah, alhamdulillah Mok Long Bila kita ubah cara pemakanan kita Mok Long Betul. Mok Long dapat kesihatan balik semula kan. Hari ni dulu selalunya lah kan. Macam mak saya pagi-pagi dulu kami orang utara kan. Suka buat cekodok, dengan kari. Maklum orang utara juga. Oh, iya ke? Geng lah kita. Lepas tu goreng nasi goreng pagi-pagi Mok Long. Goreng nasi, pulut. Ya pulut. Betul. Macam tu dah sama lah kita Mok Long. Macam tu dah Mok Long kan. Rasanya makan macam tu dah okey kan. Sebab kita tak ada pilihan Mok Long kan. Kita tak tahu kan. Mak saya pun macam tu. Dia tak tahu. Tapi sekarang ni saya dengan mak saya dah mula tukar dah. Kan. Pagi ambil elotation. Mok Long rasa macam mana? Puas hati tak dengan kesihatan sekarang? Mok Long rasa rasa nak teruskan sampai bila makan makanan macam ni? Maklum sangat puas hati lah. Kalau boleh sampai bila-bila lah. Masya Allah. Sampai bila-bila. Mok Long dah berapa tahun? 2 tahun 2 tahun. Maklum 2 orang. Maklum 2 orang makan anak OKU seorang. Okey. Yang tadi saya nampak tadi tu. Dia pun ambil juga nutrisi ni Ambil. Masya Allah. Maklum. Bagus. Dia tak nak nasi dah. Nasi makan sikit tengah hari lah. Sikit tengah hari. Apa Mak Long nampak dekat anak yang OKU tu? Bila dia tukar sarapan pagi macam nampak tak macam lebih aktif bukan aktif macam lebih baik ke segar ke cara macam mana Mak Long? Baiklah daripada dulu. Kalau dah dapat air kopi 1 jam yang besar tu. Kali dia buat. Kalau masa dulu air kopi 1 jam yang besar tu. Kalau tak ada gula kat rumah dia mengamuk. Sekarang dia tak ada semua tu. Ya Allah. Gula-gula tak ada pun tak apa dah. Masya Allah. Tengok tu sekarang dia minum shake macam Mak Long jugalah.
Dulu kat panau di badan tu, panau. Panau. Tu Ya, jadi panau. pendapatan dia berbau. Lepas tu tiap-tiap bulan demam. Tiap bulan demam. Mesti demam. Tiap bulan. Ayam masak. Tak nak makan. Tak suka makan. Tak minum orang tu. Ayam masak. Masya Allah. Kalau tak Habis. Sekarang tak ada dah kopi. Tak ada dah. ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah maklum. Bila kita berubah maklum ada orang yang lain akan berubah kan. Ya, ada. Anak pun berubah kan. Masya Allah. Maklum mula-mula tu dia lembut hati. Dia mula juga kan. Ambil juga kan. Okay. InsyaAllah terima kasih maklum berkongsi. Terima kasih kor semua. Terima kasih maklum. Alhamdulillah. Okey, ada soalan tak? Ada tak yang nak berkongsi? Ada lagi tak yang nak berkongsi? Okey, Masya Allah. Kalau tak ada soalan dan tak ada yang nak berkongsi, terima kasih banyak-banyak kepada Maklum tadi. Luar biasa anak OKU. Dia bagi nutrisi ke anak dia. Lepas tu, anak sekarang dah tak minum 1 jam kopi. Dah boleh dah kan. Kalau tak dulu tak ada gula mengamuk. Masya Allah. Itu pun satu perubahan yang sangat baik bagi saya. Alhamdulillah. Satu kejayaan bila kita boleh bantu orang lain. Luar biasa. Terima kasih kepada yang berkongsi, Maklum. Okey. Dah ada ni. Nak tahu tak di hujung bulan Okey. Hujung bulan ni 25 hari bulan ada event pembangunan diri. Di sinilah saya bangunkan diri saya. Gitu. Di ESTS nanti boleh PM coach yang mana nak pergi. Sekarang dah boleh event offline. Jadi yang mana nak pergi boleh PM coach anda sebab event yang macam ni lah membangunkan diri kita. Sebab kenapa? Kita pun hari ni nak berubah sebab kita tengok orang yang jemput kita. Hari ni jom kita pergi tengok cerita orang lain. Sebab apa? Supaya menjadi inspirasi. Kadang-kadang kita duduk tengah down ke apa ke ada, kita boleh rasa semangat. Kan? Ini kalau nak tahu Presiden Nur Suhana Ahmad ni Moksu ni, ya Allah. Kalau dengar cerita dia menangis, bawa tisu lah kalau siapa yang pergi tu. Dekat Hotel Seri Manja. PM coach. 25 hari bulan ni. Dan saya nak jemput host hari pula. Esok dah tak ada Okey, kelab kecoh kita Isnin sampai Khamis je. Saya nak jemput Coach Ana. Coach Ana akan jadi host minggu depan dengan topiknya. Silakan Coach Ana. Tapi Coach Ana sibuk dah, tak payahlah hari Isnin kita akan bersama semula di kelab kecoh online bersama Coach Ana. Topik serat. Serat pula ni penting ni. InsyaAllah Coach Ana tak ada tak apalah. Ustaz ada tak Ustaz? Okey, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih. Saya nak minta maaf kalau ada salah silap terlebih kata ke kita jumpa hari Khamis nanti. Sebelum kita nak tutup. Okey, saya nak jemput. Coach Ana sibuk tu, dia buka gelap. Tak apa. Kita jumpa Ustaz. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kita punya sesi sampai ke penghujung. Kita tangguhkan dulu sesi kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.